Okey, kita pergi ke application. Application ni maksudnya yang sinilah kita akan nampak apa gunanya sequence ni dalam our daily life. Dia punya kaitan dia. So, masih lagi sama macam konsep dia, masih lagi first term, common difference, common ratio, tapi dia bagi dalam situasi. So, awak kena faham betul-betul situasi tu, cerita tu apa yang dia nak. Lepas tu kaitkan dia dengan apa yang kita dah belajar, formula aritmetik dengan geometrik tu. Nombor 1 YouTube, so kita pergi ke nombor 2. Okay, so nombor 2, an athlete is training for a long distance race. He is preparing by running on 16 consecutive day. Okay, so that his daily running distances form an arithmetic sequence. So now we are talking about arithmetic. Okay, the athlete ran for 15 kilometer on 16 day and the total distance over the 16 day was 288. Find the distance the athlete ran on the 11th day of his training. Okay. Dia nak praktis 16 hari je. Lepas tu, maklumat yang saya highlightkan colour biru tu, apa dia? Macam mana kita nak tukarkan dia dalam bentuk simbol? 15 km on the 60 day. Apa yang awak nak letak kat situ simbol dia? So sekarang ni kita bercakap tentang number of day. Okay. So dia 16 hari, T1, T2, T3, bla 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 bla. Sampailah dia kata dia nak praktis berapa hari? 16. 16. So sampai T16. Okay. 15 kilometer on the 16th day. Maksudnya 15 tu adalah pada T16. T16, 15. So pada 15, pada hari yang terakhir tu dia berlari 15 kilometer. And the total distance run over the 16 day was 288. 288 ni apa? S16. So dia punya total ni. Okay. T1 tambah T2 tambah T3 sampailah T16. Hari pertama sampai hari ke-16 dia dah lari sebanyak 288 km. 288 ni maksudnya kalau last kali kita T16 dia adalah S16. So awak kena tangkap maklumat-maklumat tu. Okay. So kita nak cari soalan dia, find the distance athlete ran on the 11th day. So dia nak cari apa tu? Fahamkan juga apa yang dia nak? T11. So dia nak T11 pada hari yang T11 ni dia nak. Okay, macam itu. So kita nak cari T11. Okay. So apa yang kita perlu cari sekarang ni? Sebelum kita cari T11, kita perlu cari apa? T1. Perlu cari A dengan apa lagi kalau aritmetik, benda yang pentingnya? A dengan R. Dengan D. Aritmetik jangan terbalik. Aritmetik kita pakai D, common difference. So cari A dengan D. So two variables. Two variables, we need two equation. So apa equation yang pertama yang kita akan guna pakai kat sini? T16. Apa formula T16? A tambah N tolak 1D. Okay. A tambah N tolak 1D. So N kita apa sekarang ni? 16. So 15D. Okay. So this is your first equation. Second equation, kita pakai yang mana?
S16. Apa formula S16? N per 2 A tambah L. N per 2. Okay, A tambah L. Kenapa kita pakai A tambah L ni? Sebab 288 tu last term. Ah, S16 tu last term. sebab kita dah ada last term. So kita bolehlah pakai formula yang ni. So last term kita kalau S16, so last term kita T16 lah. Okay, kita substitute lah. 16 per 2. So A kita tak tahu, L kita tahu 15. So 288. So untuk yang ini kita boleh terus dapat equation yang kita terus dapat nilai A. Sebab dia tak ada D. Dapat A berapa? 21. 21. Okay. So bila A 21 masukkan dalam equation 1. So dapat D berapa? Negatif. Negatif 0.4. Negatif 0.4. Okay. Okay, sekarang kalau kita tahu sekarang ni dia berlari. Berlari negatif, lepas tu dia punya common difference negatif 0.4. Apa yang awak boleh faham kalau dia punya common difference dia adalah negatif? Jarak larian dia semakin apa? Makin Perlahan. Jarak Makin tak panggil perlahan. Makin pendek. Makin pendek, makin dekat. Okay. Kita boleh perhatilah kat sini. First day dia lari 21 km. First day tu A lah. K1 T1. Lepas tu hari yang terakhir 15 km. Dia tiap-tiap hari praktis dia makin lama makin sikit. Sikit 0.4 km. Apa tu dia kurang lagi 0.4 km. Itu maksud dia. So sekarang ni kita nak cari T11. So T11 terus guna dia punya formula. Apa formula dia tadi? A tambah 10D. A kita dah tahu 21. 10 darab negatif 0.4. So dapat berapa? 17. 17. Nampak? Pada hari yang ke-11 dia cuba lari. He ran 17 kilometer on 11 day. Tu cara atlet praktis. Makin lama makin sikit je. Tapi kalau awak praktis makin lama makin banyakkan latihan. Jangan ikut cara dia. Okay. Next. A novelist is planning to write a new book. He plans to write 15 pages in first week, 17 pages in second week, 19 pages in third week, and so on, so that he writes an extra 2 pages, so extra 2 pages each week, compared with the previous week. Okay, A, find the number of pages he planned to write in the 10th week. Okay, so sekarang ni kita bercakap tentang number of apa? Kalau saya notkan T1 ni, yang awak faham T1 tu kita nak letak sebagai number of apa? Week. Number of week. Bagi kita faham. So, pada T1 maksudnya first week. Dia tulis 15 page. Second week, dia dah dapat tune sikit, dia up 2 page. So, dia total dia dapat 17 page pada second week. Third week, dia dapat 19 page. Okay, so yang dia nak cari berapa page? Find the number of page he plans to write in the 10th week. So maksudnya dia nak cari apa tu A? So dia nak suruh cari T10. Okay, maksudnya daripada maklumat tu kita boleh dapat
A kita 15, D kita berapa? 2. 2. Okay, D kita 2. Sebab kita tengok sini extra 2 pages pun kita dah nampak D. Ataupun awak boleh tambah 2. Sini pun tambah 2. So itu D dia pun boleh nampak. So cari terus 10 term sebab dia nak pada 10 weeks. A plus 9D. So A kita 15 tambah 9 darab 2. So berapa page pada minggu yang ke-10? 33. 33 pages. So dia ada progress dia. Okay, B. Determine how many pages he plan to write in the first 10 weeks. So soalan dia tak kat sini. Sebenarnya C awak tu start daripada D ni. Dia terbawa naik ke atas. Betul kan tu? Okay. Soalan B awak takat yang saya dashkan tu je. Determine how many pages he plan to write in the first 10 weeks. Okay, so B tu dia suruh cari apa tu? S10. Ada suruh cari S10. Berapakah page dia tulis dalam masa 10 minggu. So dah total. First 10 weeks. So first 10 weeks tu total lah. T1 tambah sampai T10. So ini S10. So kita guna formula. Formula N over 2 A tambah L juga. Kita pakai juga. Sebab apa kita pakai yang L ni? Kita dah ada last term. Sebab dah ada last term. Last term kita tu maksudnya T10 lah. Kalau awak tak guna yang ini, kalau tak ingat pun tak apa juga. Satu lagi apa formula dia? Yang bukan guna last term tu, macam mana formula dia? N per 2 Hmm. dalam kurungan 2A tambah N tolak 1D. Pun boleh juga. Okay. Sebab kita dah ada A, kita dah ada D pun boleh juga pakai mana-mana. Okay, so yang ini 10 per 2, A kita 15 tambah 33. So berapa total? 10 minggu tu dia tulis 240 pages. Okay. C. The novelist, okay, C start dengan yang saya strokekan tu. The novelist stick to his plan and produce a book with 480 pages after n weeks. Use algebra to determine the value of n. So satu novel dia tu ada 480 page. Dia nak tahu berapa agak-agaknya dia boleh settlekan 480, berapa minggu. Sebab kita cakap tentang number of week. So apa simbol kita nak tukarkan dia? Apa simbol dia? SN ke? Total 480. 480 ni awak rasa mingguan ke ataupun total semua? Total lah. So kalau total 480 S lah kita akan pakai kalau total. Okay. So kalau untuk yang ini kita akan pakai formula yang inilah sebab kita tak tahu TN. Okay, kita akan pakai formula yang ini. Okay, N tak tahu. A kita tahu 15. Okay, N ni tak tahu lagi. So D kita tahu tadi berapa D? 2. Okay. So apa yang boleh dibawakan ke sebelah?
Yang ini kalau darab masuk jadi berapa? N per 2 darab dengan 2 darab 15. So dia boleh cancel. So jadi berapa? 15N. Okay. So yang ini pun darab masuk juga dengan yang ni. N per 2 darab dengan N tolak 1 darab 2. So dia boleh cancel pula 2 yang kat sini. So apa yang jadi? N tolak 1 darab dengan N. So 480. So kembangkan. N squared tolak N sama dengan 480. Okay. So kita sebelah lah. Susun balik jadi kuadratik. 15 tolak N. 15 tolak N jadi 14N tolak 480. Okay. Factorize. Kalau jumpa kuadratik je, salah satu solution dia adalah factorize. Dapat berapa factorize? Negatif 30 dengan 16. Dalam bentuk factorize, N N tolak tambah 16. N N tambah tambah 30. so N sama dengan negatif 30, N sama dengan 16. Okay, dua-dua ke jawapan kita terima? tak. Tak. Sebab kita bercakap tentang apa N tu? Number of Week. week. So apa kita nak buat statement kat sini? Takkan nak biarkan tukang kanting macam ni je. Yang negatif 30 tu reject. Awak wajib nak tulis rejected ke apa ke undefined ke, ikutlah ignore ke, mesti ada benda statement yang membuatkan awak finalize jawapan akhir awak. So jawapan akhir awak adalah N16. Mesti wajib ada. Kalau tak, salah. Okay. Dah. Nombor 3. Any question? Tak ada. Nombor 4. A company arranged to pay a debt of 360,000 euro by 40 monthly installment. This monthly installment form an arithmetic series. After 30 of the installment, were paid, the company declare themselves bankrupt, leaving a third of their debt unpaid. Find the value of the first installment. Okay. Sekarang ni, number of apa? Kalau kita cakap tentang N tu, number of apa yang awak faham? Installment. Installment tu dia bayar by apa? Monthly ke, yearly ke? So, number of months. Okay. Ataupun number of installment lah. Maksudnya pada first month ataupun kita akan bayar dia punya perjanjian, kita akan bayar 40 bulan. Sampailah T 40. Okay. Sampai T 40. Tapi bayaran bank ni dia bukan macam ni tau. Bukan 360,000 tu bahagi 40. Tiap-tiap bulan bayar benda yang sama. Tak. Kalau dekat bank ni dia ada bunga dia. So maksudnya setiap bulan tu bayaran dia lain-lain. Yang dia tahu total sekali dia mesti 360,000 settle. Dia mesti settle dalam masa 40 bulan. Okay, maksudnya 360,000 ni yang awak faham dia adalah apa? Kalau daripada simbol matematik. S40. Total. S40. Sebab dia nak T sampai T40, so total dia adalah S40. Itu sebab saya kata awak kena faham.
Okay. Lepas tu lagi apa lagi dia kata? After 30 of this installment. Maksudnya sampai T30. Okay, dia dah settle. Cuma lepas tu dia tinggal 1/3 daripada 360,000 tu masih lagi unpaid. Okay, dia dah bankrupt kan. Dia start dengan T31 lah kiranya. Dia bayar sampai T30 je dia mampu bayar. Sampai T30. Start dengan T31, dia dah tak mampu bayar dah. So balance dia ada 1/3, 360,000 lagi. Maksudnya yang dia dah settle bayar berapa banyak? Yang dia dah paid berapa? 240,000. Mana datang 240? 2/3 dia bayar. So maksudnya yang dia dah bayar adalah sebanyak 2/3 daripada 360,000 tu. Itu maklumat kita. So maksudnya 2/3 darab 360,000 ni adalah apa? Kalau hasil tambah T1 sampai T30 itu adalah apa? S30. S30. So kita ada dua maklumat dekat sini lah. Inilah dua maklumat kita. Yang awak kena faham. Kita tak ambil yang di bawah ni. Okay? Sebab yang ini start T31 sampai T40. Yang ini S berapa? Tahu tak? Boleh tak dikatakan sebagai S berapa-berapa? Tak ada. Tak boleh. Tak boleh diletakkan simbol S. Sebab kita faham S dia wajib start dengan T1. Dia wajib start dengan T1. So kalau dia start dengan T31 tak boleh dah. Dia wajib start dengan T1, ending dia kalau T30 maksudnya dia adalah S30. Okey, so maklumat kita. Yang color biru tu S30 sama dengan maksudnya 2/3 daripada 360,000. Berapa ribu tadi? 240,000. Okey, so apa formula dia? 30/2. Okey, A kita tak tahu. N-1, so 29D. Sama dengan 240,000. Okey, pemudahkan. 30 bahagi 2 bawa ke sebelah, so dapat berapa? Mudahkan. 16,000. So 2A tambah 29D sama dengan 16,000. Okay, this is your first equation. Second equation kita ada S40 tadi, 360,000. So formula dia 40/2, 2A tambah 39D. Okay, so sama juga. Bawa ke sebelah 40 bahagi 2. Lepas tu 360 tu bahagi pula lagi. Dapat berapa? 18,000. 39 apa? 3D pula. 39D. Sorry. So 39D. So akan jadi 18,000. So ini equation yang kedua. Okay, buatlah simultaneous equation. A dapat berapa? D dapat berapa? So dapat A berapa? Dapat berapa Atika? 5,100. Alright. D? 200. Kan laju boleh terus. Okay, thank you Akila. So
Kalau awak punya final exam, sama lah macam UPS pun. Awak mantapkan kemahiran menggunakan kalkulator tu. Dia boleh lagi cepatkan awak. So sebab dia tidak perlukan jalan kerja simultaneous tu. So mana yang boleh dilaju, kita lajukan. Tapi nak dapatkan maklumat-maklumat ni, memang awak kena faham lah. Kena ada tulis lah. Bab simultaneous tu kita boleh skip. Okay. Lepas tu, dah dapat tu, sebenarnya dia nak apa ni? First installment. First installment maksudnya inilah ya. So first installment. So T1 sama dengan 5,100 RM. Kalau nak tulis euro, macam mana simbol euro ni? Dah tulis RM pula. Nak selamat tulis je lah 5,100. Okay, dah. Settle. Dah. Okay, nombor 5. The maximum speed in MPH can be achieved in each of the 5 gears of sport cars from geometric progression. So now kita dah masuk geometric progression. The maximum speed obtained in first gear is 32, while the car can achieve a maximum speed of 162 in fifth gear. Find the maximum speed in third gear. Okay, so sekarang ni kalau kita cakap tentang N tu, number of apa? Apa yang awak faham? Kalau T1, T2 tu adalah apa? Number of apa? Number of gear. Number of gear. At least awak faham. Okay, sekarang ni kita cakap tentang number gear. First gear, dia kata boleh capai 32 mph. Dia ada 5 gear. So, yang kelima pula boleh capai 162 mph. Dia boleh pergi laju tu. So, dia minta third gear. So, ini soalan. Okay. So, A kita dah tahu dah. A tu T1 lah, 32. So, mana nak datang R? Kalau geometrik R. Kita ambil daripada mana? T5. Apa formula T5 geometrik? R kuasa 4. R kuasa 4. So 32 R kuasa 4 162. So R kuasa 4 162 bahagi 32 berapa? 81/16. Okay. So kalau R sahaja 3/2. mana tahu positif? Okay. Ada tambah tolak. Kuasa. Dia mesti tambah tolak. Okay. Tapi sebab R ni dia adalah cerita pasal kelajuan tau. So awak punya R tu kalau dia positif dia makin laju. Kalau dia negatif dia makin slow. So sekarang ni kalau kita perhatikan dia makin laju ke dia makin slow? Kalau awak dah ada maklumat T1 dengan T5 ni. Laju. Since the speed is increasing, kan, speed of gear tu. So kita akan ambil R 3/2. Kalau awak perhatikan kalau speed tu makin slow, dia maksudnya negatif 3/2. So awak kena decide yang tu. Dia tak semestinya positif.
So awak kena perhati juga. Dia punya ni makin slow ke dia punya kelajuan tu makin meningkat. Tapi sekarang ni kita nampak dia punya speed untuk gear tu semakin increase maksimum dia. Dia punya achievement dia tu. So kita akan ambil yang positif. Okay, dah dapat dah lah. A32, R3/2. Terus boleh dapat T3. So T3 sama dengan A kita 32, R kita 3/2 kuasa 2. So dapat berapa? 72. 72 mph. Dah. Okay, kalau ikutkan R dia tu awak kena letak plus minus. Sebab R boleh jadi negatif. Kat sini logik R negatif. Sebab speed dia kita tentang speed. Tapi kita tengok pada pattern dia ni, speed tu increasing. So that's why kita ambil R yang positif. Okay dah settle? 5, Settle. 6. Betul. Dah try tak 6 ni? Ada tak jawapan? Macam mana buat 6 ni? Cuba bagi tahu. Share 180, 1000, 1800 so that their shares form the term of a geometric progression. Given that the largest share was 8 times as large as the smallest share, determine the individual amount each brother got. Dia ada number of apa sekarang ni? Kalau saya nak T1. Share. Number of share, okay. Number of brothers pun boleh. Maksudnya ini first brother, first share, second share, third share, fourth share. Okay. Kita tahu. So kita tahu total dia ni semuanya berapa ribu. Keempat-empat tu kalau total dia semua berapa ribu? 1,800. 1,800 tu yang kita nak share pada empat brothers ni. So 1,800 tu simbol dia adalah apa? S4. S4. Okay, so kita dapat dah satu maklumat. Okay, satu lagi maklumat. Yang colour biru tu, yang saya highlight tu, apa yang awak boleh dapat satu maklumat tu? Kita ambil ini sebagai largest share. So, yang T1 ni sebagai smallest share. So, macam mana kita nak katakan largest share was 8 times as smallest share tu? Macam mana awak nak tulis? T4 sama dengan T1 kali 8. Adalah 18 daripada T1. Besarnya T4 tu, katalah T1 tu dapat 5 kupang, 2 kupang. T4 tu 8 kali daripada 20% tu. Macam tu lah kiranya. So itu maklumat kita yang kedua. Okay, so pakailah S4, formula S4 untuk geometrik. Macam mana formula S4 untuk geometrik? Kita cari dulu ni T4. So formula T4 apa? AR kuasa 3 sama dengan 8 T1 tu apa sebenarnya?
8A. So A boleh cancel. R kuasa 3 sama dengan 8. So R sahaja sama dengan apa? 2. Ada plus minus tak? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia bukan nombor genap. Very good. Okay. So dia jadi cubic. So tak ada plus minus. Sebab punca kuasa nombor ganjil. Nombor genap sahaja yang ada plus minus. So ingat tu. So kita dah dapat terus R sama dengan 2. Masuk formula S4. S4 formula dia A R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1 ni. S4. So A kita tak tahu. R kita 2 kuasa N kita apa kat sini? Apa? Apa N kita kat sini? 4. 4 lah. Dah kita nak cari S4, 4 lah. Okay. Tolak 1 per dengan 2 tolak 1. So dapat A berapa? $120. 120. So ini untuk T1. So dia minta individual amount. So kita akan ambil setiap satu ni. So pada yang mula-mula sekali dapat 120. Yang kedua macam mana kita nak kira yang kedua? Pasal kalau merah pula ni. Kita darab dengan apa? Apa R kita? 2. Darab 2. So dapat berapa? 240. 240. Yang ketiga? 480. 480. Yang paling banyak sekali ni? 960. 960. Tengok. 960 ni 8 kali ganda daripada yang T1 tu. Macam mana kita nak check? Betul ke tak? Total up ni mesti berapa? 1800. Dia mesti total up mesti 1800 lah. So ni dia bahagi ni. Tak tahulah sebab apa yang keempat tu dapat banyak. Mungkin dia banyak tanggungan kot. So ini dia punya pembahagian dia. Okey ni. Okey saja koma ni kan. Okey, so kita bercakap tentang number of apa ni? Number of years. Number of years. Okay. So 2001 kita katakan sebagai first year lah. So first year 2001 dia punya gaji 22,000. Okay. So itu je yang dia bagi tahu. Second year kita tak tahu, third year kita tak tahu. So dia plan nak kerja 30 tahun je. So T30 sampai T30 je. Okay. Tapi yang dia kata dia punya increment every year adalah 5%. Okay. 5% every year. Macam mana kita nak kira untuk second year? Madam, maksudnya 5% tu daripada gaji asal dia. Tapi gaji asal kena tambahlah lagi penambahan 5% daripada 22,000 tu. Macam tu lah. Kan? So macam mana kita nak buat pattern? 5% ni 0.05.
So daripada 22,000. Okay, macam mana kita nak factor out kan 22,000 ni? Kalau kita nak buat pattern. Macam ni, ibarat macam Y tambah 0.05Y. So kalau saya keluarkan Y, sini tinggal berapa? 1 tambah 0.05. Okay, good. So samalah yang macam ni. Kalau saya keluarkan 22,000 ni, maksudnya 1 Tambah Tambah? 0.05. 1 tambah 0.05 ni berapa sebenarnya? 1.05. So untuk second year, kalau awak nampak sini, maksudnya dia kena darab dengan 1.05. So 22,000 darab dengan 1.05, berapa gaji dia pada second year? 23,100. 23,100. Okay, untuk katalah untuk third year, dia darab lagi dengan 1.05. Berapa agak-agaknya gaji dia pada third year? 24,250. 24,255. 255. Okay. So kat sini awak boleh nampak kalau kita darab ni, ini dia punya apa ni? Maksudnya Dia punya R. inilah dia punya R. Okay. So kita dah ada dah. R dia sama dengan 1.05. A dia 22,000. So kita dah ada dah maklumat ni. Dan baru kita jawab A. So A apa yang dia minta? Find the nearest RM, her salary at the year 2030. So A tu dia minta apa? T 30. A30. Masa dia dah kerja 30 tahun, berapa gaji dia? So formula T30, 22,000, 1.05 kuasa berapa? 29. 29. N tolak 1 nah. So 29. So berapa? Okey dah, berapa dapat ni? RM90,554. Seorang je ke dalam kelas ni? 9,554. 9,554. Berapa sen? 0.98. Okey. Tapi awak nampak tak dia kata dia nearest RM. Nearest RM maksudnya bundarkan terus. Bundarkan ke RM je. So tak nak sen-sen tu. So kalau kita terus bundarkan jadi berapa? 98 sen tu? 9,555. Tahu jawapan dia adalah RM90,555. Dia tak nak sen sebab dia dah request find the nearest RM. So wajib. Okay. Wajib bundar ke RM terdekat, nearest RM. Sebab dia request. So ini jawapan dia. Simbol yang ini bukan saya suka-suka je nak buat patient. Yang ini adalah kita punya simbol approximately. Selalunya kalau kita bundar, mostly kita akan pakai simbol macam tu lah kalau diikutkan. Kan kita boleh pakai macam tu. Sebenarnya nak letak sama dengan pun sebenarnya dia tidaklah strict macam tu. Tak ada masalah pun.
Okay, B. Apa dia minta B? Total earning in employment for the year 2001 until 2030 inclusively. Okay, B tu dia minta apa? S30. Dia nak minta total lah S30. So dah berapa sepanjang dia bekerja ni, berapa agaknya dia dah dapat dia punya pendapatan tu. So S30 formula dia A kan 22,000, R kita 1.05 kuasa 30 tolak 1 per dengan R tolak 1. So dapat berapa? 146165. 14616. 54. Dah bunda dah tu. Sen-sen tu. Berapa sen belakang tu? 64 sen. 64 sen dah lebih daripada 50 sen. So kita bunda jadi berapa? 55. Bunda lah ke depan dah lebih. Shuib is revising for an exam by practicing papers. He takes 3 hours and 20 minutes to complete first paper, 3 hours 15 minutes to complete second paper. It is assumed that the time max, apa kejadah max pula? Shuib lah juga, dah tukar nama dah, dia dah masuk Islam. So tukar bukan max lah Shuib. It is assumed that the time Shuib takes to complete each successive paper are consecutive terms of a geometric progression. Okay, assuming this model show that Shuib will take approximately 176 minutes to complete the 6th paper, 35 hours to complete the first 12 paper. Ni soalan show. Soalan show maksudnya jawapan dia dah bagi dah, awak kena tunjuk je. Okay, tapi kita take out maklumat. Sekarang ni kita bercakap tentang number of apa? Number of paper. Okay. So, untuk first paper dia selesaikan 3 jam 20 minit. 3 jam 20 minit tukarkan dia dalam minit terus. Senang. Kalau total semua dalam minit berapa? 200 minit. 200 minit. So kita pakai 200 minit. Senang, satu unit je. Okay. So 200 minit. So maksudnya T2 3 jam T15 minit 195 minit. 195 minit. Okay. So T3 dia praktis. Okay, dia kata agaknya boleh jawab berapa masa ni. Kalau first paper berapa minit dia boleh jawab. Macam tu. Okay. Kat sini awak dah boleh tahu dia punya A. So A berapa? 200. Lagi kita boleh tahu apa lagi? Dah ada first term, second term, kita boleh terus dapat apa? D. Hey, geometrik. R. So macam mana nak dapatkan R? Apa formula dapatkan R? T2 bahagi T1. So 195 bahagi dengan 200 T2 bahagi T1. So berapa? 39/40. Okay, so awak dah ada dah dua benda yang penting ni kita dah ada dah. Okay, so sekarang ni soalan show tu. Saya pernah nak habis dah bateri. So soalan show kita 176 minutes to complete 6 paper. 6 paper maksudnya T? T6. T6. Okay, T6. So kita pun
Kata T6, formula dia AR kuasa 5. So A kita 200, R kita 39/40 kuasa 5. So berapa? Kalau awak tekan kalkulator. Seratus tujuh puluh enam poin 176.22. 22. 22. 22. So dia approximately, kalau kita bundarkan yang dia suruh, 176. approximately ni maksudnya lebih kurang lah. So lebih kurang kalau kita bundarkan 176. Ni yang dia suruh show kan. 176 tu. So shoot. Itu yang dia suruh show. Okay. Yang dua pula, 35 hours to complete first 12 papers. First 12 papers maksudnya apa? S12. Okay, so S12. So apa formula dia? A R kuasa 1 tolak ni. Sebab R dia tu kurang daripada 1. So R kurang daripada 1, so kita pakai formula yang 1 tolak R kuasa N per dengan 1 tolak R. So maksudnya 200 1 tolak 39/40 kuasa 12 per dengan 1 tolak 39/40. Okey, berapa? 2096. 2096 minit. Ini dalam minit. Okey, maksudnya kalau dalam hour, macam mana kita nak tukarkan dia dalam hour? Darab 60. Darab. Bahagi 60. Kita bahagi dengan 60, so dapat berapa? 35. 34 dulu. Kita tulis dulu yang point tu. 34.93 93. hour. Baru kita approximately 35 hours. So nampak 35 dia minta. So shoot. Okay. Dah settle soalan show. Okay. Takat ni boleh? Boleh. Okay, next. Last one. Shuaib aims to be able to complete a paper in under 2 hours je. Dia practice, dia keep practice. Dia kata, boleh tak aku buat laju? First, sekali dia try, dia dapat 3 jam lebih. Lepas tu dia try lagi, kurang lagi. So dia practice lagi, dia nak mesti dapat jawab kurang daripada 2 jam. Okay, determine by using log the minimum number of paper he needs to practice in order to achieve his target according to this model. Macam mana kita nak tukarkan dia dalam bentuk mathematical? So 2 hours ni apa? Nak simbolkan sebagai apa 2 hours ni? Macam mana? SN. Tak, SN total. Takkan dia nak total yang ini kurang daripada 120 minit? Tak logik. Yang first pun dah 3 jam lebih. Takkan yang ni nak 2 jam. Maksudnya apa? PN. Dia nak TN. TN ni dia mesti kurang daripada 120. So dia nak tahu berapa kali dia perlu praktis bagi dia cekap. So kita akan pakai TN less than 120. Dia nak dapat pada paper yang keberapa dia boleh dah dapat kurang daripada 120 minit. Bukan total. Okay, itu sebab faham kan betul-betul.
minimum number of paper. Tadi kan awak dah cakap dah number of paper. So T lah, number of paper. So we are talking about Tn. So formula Tn, AR kuasa N minus 1. A kita dah tahu dah 200, R kita 39/40 kuasa N minus 1. Okey, apa kita akan buat ni? $200 bawa ke sebelah. So jadi apa? 3/5. 3/5. Simbol? Tukar ke Less. kekal? Kekal. Sebab apa kekal? Sebab dia bahagi. Dengan nombor positif. Sebab bahagi dengan positif. 200 tu positif. Okay. Lepas tu tadi dia bagi hint dekat awak dah. By using apa dia kata? Logarithm. Okay. So kita letak log both side. Okay. So dah letak log both side. So letak log je dia dah jadi seketul. Tapi hukum log kuasa ni kita boleh bawa ke depan. So dia akan jadi N tolak 1 log 39/40. Okay, so bila dia dah bawa ke depan, dia dah jadi hasil darab. Dia dah jadi 2 ketul. So apa yang kita boleh bawa kan? Log. Okay, bawa ke sebelah. Bahagi. So N tolak 1 jadi berapa? 20.17. 20.17. Simbol? Tak tukar. Ya ke? Cek ni dulu. Dapat berapa? Cuba awak cek saja terus. Ya, cek sahaja log 39/40. Dapat Negatif. So dia negatif 0 point berapa? Negatif 0.01. So kalau bahagi dengan negatif sepatutnya kenapa? tukar. So jangan ingat dia sentiasa positif sebab dia dalam sebutan log. So awak kena ni tukar sebab bahagi dengan negatif. So jangan lalai, alert. So dia kena tukar. Kita tak nampak 39/40 tu nampak macam positif. Padahal dia log 39/40. Log kalau number tu kurang daripada 1, semua adalah nilai negatif. Okay. So dia dah tukar, dia jadi lebih besar. Negatif 1 bawa ke sebelah. 21.17. So N sama dengan apa? Bilangan paper yang lebih besar daripada 21. So jadi berapa? 20, 22, 23, 24, 25. So ini yang dia kena praktis. Tapi sebabkan dia sebut minimum, kan dia ada istilah minimum, nampak? Determine the minimum number. So bila minimum kita akan ambil nombor yang paling kecil. Mana? Ambil nombor terkecil. So nombor terkecil dia adalah 22. So tengok dia praktis 22 kali dia nak bagi dia cekap. So awak pun kena buat banyak latihan bagi cekap.
Okay, that's all for today class. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.